Siapa orang Melaka sini? Tadi? Angkat tangan. Oh, terbaik. Orang Melaka mesti tahu yang ni. Bila saya sebut, hak belakang tu tuan-tuan sambung. Boleh? Mana lagi? Okey, itu ayat saya. Saya selalu buat live. Bila saya jumpa orang Melaka, saya akan kata, mana lagi? Melaka le. Syai. Okey, Jadi, saya hari ni saya tak nak bantai-bantai lah. Sebab saya selalu bantai dalam media sosial. Tapi lately ni apabila saya dengan bersama, saya dah low tone sikit. Tapi bila main share tu, dia lari lah. Okey. Jadi, saya nak cerita sikit mengenai pengumuman calon lah. Tuan-tuan, ini adalah satu sejarah lah bagi parti di mana-mana di Malaysia lah. Betul tuan-tuan? Kenapa kita mengumumkan calon awal? Betul? Kalau orang utara kata awal tak kalut. Kalau PD utara dia kata awal tak kalut. Jadi parti lain ni tak pernah buat lah. Betul lah, walaupun saya masuk dalam politik ni baru saja, tapi saya duk ikut hak yang parti hak dulu. Lama. Jadi mereka tak pernah buat macam ni. Ini kali pertama parti bersama kita umumkan calon awal. Kenapa? Kerana kita nak tonjolkan calon-calon yang kita pilih. Saya sendiri pun saya tak tahu mana-mana siapa calon ni. Walaupun saya duk pergi mesyuarat di HQ, tapi saya tak tahu siapa calon. Ini surprise lah. Okay? Tapi yang saya tahu, calon-calon bersama ini adalah daripada 50% orang yang betul-betul gila politik, 50% orang yang tak tahu politik. Tapi mereka profesional. Orang-orang yang profesional. Kerana apa? Dalam politik yang dinamik sekarang ini, kita kena pilih pemimpin yang ada ilmu. Betul tuan-tuan? Kalau tak ada ilmu, yang tu lah jadi dekat tabung haji. Betul tak tuan-tuan? Dalam tabung haji, apabila lantik pengerusi, lantik ahli lembaga pengarah, mereka punya kerja, mereka masuk dalam lembaga pengarah, mereka buat apa tuan-tuan? Mereka pi kena kopi O, kena bihun goreng. Lepas tu mereka tahu, allow masuk. Takat tu je tuan-tuan. Sebab itu, apa yang berlaku dalam tabung haji, dalam agensi-agensi yang orang Melayu jaga, habis ruyuk. Habis lingkup. Sebab itu bersama kita nak menonjolkan calon-calon yang ada pakar bidang. Betul tak tuan-tuan? Nak jaga tabung haji ni bukan setakat tahu agama saja. Dia kena tahu apa? Perakaunan, financing, semua dia kena tahu. Kalau tidak dia kena main 2-3 duit lah. Betul tak tuan-tuan? Kalau orang tak tahu apa, menteri tak tahu apa, dia kena main 2-3 duit. Orang Perlis kata, orang Utara kata kena main 2-3 duit. Jadi bersama ni kita nak menonjolkan, dia panggil apa? Macam hybrid lah. Hybrid ni ada orang yang betul-betul politician. Daripada awal memang dia nak jadi orang politik. Yang nombor 2 orang profesional. Tapi tiba-tiba bersama offer dekat dia. Weh, aku nak jadi wakil rakyat. Betul tak tuan-tuan? Sebab itu dalam masa peralihan ini, tuan-tuan akan tengok. Tuan-tuan kena nilai. Calon-calon yang kami bawa ni, boleh tak bawa agenda bersama? Boleh tuan-tuan? Kalau tuan-tuan nampak, tuan-tuan kena bagi feedback dekat HQ kita. Untuk perbetulkan lah. Okey? Okey, berbalik kepada isu pilihan raya. Ini isu pilihan raya. Semasa kempen di Johor, okey, orang tak percaya parti bersama. Betul tuan-tuan? Mereka kata ni parti baru. Parti ni bukan nak tubuh kerajaan. Parti ni hanya nak mengacau. Betul tuan-tuan? Hanya nak curi undi orang Cina. Ada orang Cina sini ramai. Sahabat-sahabat saya daripada kaum Cina. Ayat yang mereka pakai daripada pemimpin mereka, parti kita ni adalah parti spoiler. Nak curi undi. Betul tak tuan-tuan? Tapi apa yang berlaku di Negeri Sembilan? Apa yang berlaku di Negeri Sembilan? Apa dia? Huyup. Mereka kata parti bersama semasa di Johor mencuri undi orang Cina. Betul tak tuan-tuan? Tapi bersama di Negeri Sembilan masuk tak? Tak masuk. Jadi mereka pun huyup siapa tu juga. Betul tak? Yang paling penting siapa parti mana yang huyup? Jangan sebut kuat sangat.
Depa ada kat tu, MITC. Ini ada, besok pun ada. Jadi saya nak bagi tahu dekat orang Melaka, boleh macam ni nah. PH kalah di mana? Nombor 1 di Johor. Betul? Masa tu ada bersama tak? Tak ada. Nombor 2, PH kalah di mana? Di Johor. Masuk 56 kerusi, menang 8. DAP 6, PKR 1, Amanah 1. Betul? Hilang deposit 7. Di Negeri Sembilan, mereka bertanding 36 kerusi. Berapa kerusi mereka menang? 11. 9 DAP, 2 PKR. Itu pun kerusi kaum Cina. Okey? Jadi, di negeri Melaka ni saya nak cakap dekat orang Melaka lah, orang yang tak ada dekat sini. Sekarang ni isu yang dimainkan hebat di Negeri Sembilan adalah Melayu Islam. Betul tak tuan-tuan? Penyatuan ummah. Tapi apabila mereka main di Melaka, setakat law ni tak ada lagi Melayu Islam, tak ada lagi penyatuan ummah. Betul tak? Tak ada lagi sampai law. Kenapa? Mereka nak tunggu besok. Betul tak? Besok DAP nak buat apa? DAP nak tentukan sama ada dia nak duduk dalam Madani ataupun nak keluar Madani. Jadi, saya nak bagi tahu dekat orang Melaka, very simple. Ini teori. Okey? Mereka kata, buang masa bagi dekat bersama. Saya nak cakap begini. Dalam PRN Melaka ini, kalau pengundi-pengundi Melaka, bagi undi dekat PH pun, PH akan kalah. PH akan kalah. Sebab apa? Sentimen sekarang ni memang tak memihak kepada mereka. Betul tak tuan-tuan? Jadi, orang Melaka kalau tak nak Melayu yang terlalu ekstrim. Okey, saya memang tak suka Melayu ekstrim ni tuan-tuan. Duk cerita bab agama macam dia seorang nak masuk syurga. Orang lain tak boleh masuk. Okey? Jadi, bersama ini adalah satu wadah yang cukup baik untuk PRN Melaka ini kerana bersama memberi peluang, memberi alternatif kepada pengundi-pengundi PH. Hampa undi PH pun, hampa akan kalah. So why not undi itu divert kepada siapa? Kepada bersama. Dan orang BN dengan orang PN. Tuan-tuan, kalau di Kedah ni saya nak beritahu nah, orang BN ni wassalam mereka nak undi orang PAS. Ni saya duduk Kedah lama. Mereka tak akan bagi. Sebab itu, kalau di Melaka, very simple tuan-tuan. Pengundi BN dengan pengundi PN, mereka ni pun ada yang, kenapa pula aku nak kena undi BN? Jadi mereka, undi-undi mereka ini akan di-shift ke mana? Kepada bersama. Okey? Jadi tuan-tuan punya kerja, yang ni lah, yang ada depan ni saya tak tahulah, ni semua calon lah kot. Mainkan isu gelombang penolakan PH. Kalau kita boleh rampas mereka punya 30%, insya-Allah tuan-tuan, kita boleh menang kerusi di mana? Di Melaka. Dan kita harap sangat gelombang penolakan PH ini akan berlaku di mana? Di Melaka. Mana lagi? Wow, dengar dekat Raub, dia tak boleh tidur malam. Betul tak? Datuk Raub dia kata, mana lagi? Melaka le. Saya daripada highway masuk air keruh, ada satu billboard. Betul kan? Tengok-tengok muka Raub, mana lagi? Melaka le. Saya 2 hari ni saya duk pergi tinjau tempat nak kempen tuan-tuan. Semua gambar dia. Dahsyat no. Jadi saya harap lepas ni gambar-gambar orang kita lah pula. Betul no? Kita tukarkan gambar mereka tu dengan gambar siapa tuan-tuan? Gambar saya. Jangan begitu. Lain macam tu. Jadi saya harap sangat tuan-tuan, di Melaka ini, malam ini adalah satu benda yang cukup hebat yang berlaku. Calon diumumkan awal. Dan tuan-tuan boleh buat kerja awal. Betul tak? Saya harap sangat tuan-tuan sentuhlah. Okey? Sentuhlah orang Melaka ini. Satu ayat very simple lah. Kalau bagi dekat undi dekat PH, kita akan tengok BN dengan PN akan bertapak. Di mana? Di Melaka.
Tuan-tuan nakkah Kemas Saleh jadi Menteri Besar? Lain macam lu dengar Kemas Saleh nah. Saya tadi pun ada orang kata kat saya, dia pernah dengar saya cakap, kalau Kemas Saleh duk ada di Melaka, saya tak main. Itu dalam saya punya social media je lah. Okey? Saya pun hari ni, sebenarnya saya tak ada benda yang orang kata apa nak balun-balun ni ya. Saya cuma cakap, kalau kita nak menang di Melaka, gelombang penolakan PH 30% je tuan-tuan. Kita boleh menang 2 ke 4 kerusi. Gelombang penolakan yang lain tu tuan-tuan punya kerja lah. Okey, itu saja, sekian. Terima kasih.